Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim bin Ziradli. Nombor metrik AA200593. Saya akan menerangkan mengenai mikroskop cahaya dari segi fungsinya, cara untuk mengendalikan dan menggunakannya, orientasi imej dan juga pembesaran. Ini adalah contoh mikroskop cahaya. Baiklah, mikroskop cahaya ni ada pelbagai jenis. Setengahnya ada yang bergantung kepada interference dan ada juga yang bergantung kepada penggunaan laser. Walau bagaimanapun, setengah keadaan menyebabkan satu jenis mikroskop cahaya tu adalah lebih efektif untuk digunakan berbanding mikroskop cahaya yang lain. Kita akan lihat di sini adalah perbezaan antara dua jenis mikroskop cahaya, iaitu bright field light microscopes dan juga dark field light microscope. Macam yang kita boleh lihat di sini, bright field light microscope membolehkan keseluruhan cahaya daripada sumber cahaya itu terus ditujukan kepada condenser light dan akan ditumpukan kepada spesimen. Manakala dark field light microscope pula mempunyai light stop di situ yang menyebabkan kebanyakan cahaya dihalang, dan cahaya yang kita akan lihat nanti hanyalah cahaya yang terpantul dan terbias oleh spesimen dan ditujukan kepada objektif lens. Bright field mikroskop cahaya, bright field light microscope akan membolehkan kita melihat spesimen yang lebih gelap dengan latar belakang yang lebih cerah, manakala dark field light microscope akan menyebabkan kita melihat spesimen yang lebih cerah dengan latar yang lebih gelap. Ini adalah overview ataupun wajah keseluruhan model mikroskop cahaya yang kita akan gunakan. Baiklah, fungsi setiap bahagian pada mikroskop ini ialah kita akan lihat di situ ada sumber cahaya yang di mana di situlah kita akan mendapatkan cahaya yang akan ditujukan kepada spesimen, dan condenser lens di situ adalah bahagian yang akan menerima cahaya daripada light source atau sumber cahaya, dan condenser lens yang akan menumpukan sumber cahaya itu kepada spesimen. Diafragma pula berfungsi untuk mengawal kuantiti cahaya yang ditujukan kepada condenser lens. Kemudian kita ada stage atau pentas, yang di mana di situlah kita akan meletakkan spesimen kita. Dan kita akan ada dua jenis lens di sini, iaitu eyepiece ataupun ocular lens, dan kita ada juga objective lens. Dan objective lens itu diletakkan kepada revolving nosepiece yang membolehkan kita untuk menukar nanti kepada objective lens yang kita ingin gunakan semasa hendak mengkaji spesimen. Biar contohnya untuk light microscope ini, mikroskop cahaya ini, kita ada tiga jenis objective lens. Dan yang pertama ialah lensa pengesan, iaitu yang dengan kuasa pembesaran 4 kali ganda. Kedua, lensa kuasa rendah dengan pembesaran 10 kali ganda. Dan yang ketiga, lensa kuasa tinggi dengan pembesaran 40 kali ganda. Kita kena ingat juga bahawa objektif eyepiece lens atau ocular lens juga mempunyai kuasa pembesaran, dan contohnya di sini kuasa pembesaran untuk eyepiece lensnya ialah 10 kali ganda. Dan cara untuk kita mendapatkan pembesaran keseluruhannya ialah dengan, bagi contoh, kita menggunakan eyepiece lens dengan 10 kali ganda pembesaran, dan pada itu kita juga mesti menggunakan objective lens dengan kuasa pembesaran sebanyak 4 kali ganda. Maknanya kita darabkan 10 kali ganda dengan 4 kali ganda akan membolehkan kita melihat spesimen dengan kuasa pembesaran 40 kali ganda, dan 40 kali ganda itulah jumlah kuasa pembesaran kita.
Seterusnya kita ada tombol coarse focus dan fine focus. Coarse focus dan fine focus ini membolehkan pentas digerakkan secara menegak. Walau bagaimanapun, perbezaan kedua-dua jenis tombol ini ialah coarse focus menyebabkan pentas akan digerakkan secara menegak dengan pembezaan yang banyak, manakala fine focus hanya akan menggerakkan pentas dengan jumlah yang sedikit saja. Kemudian kita ada stage knobs. Stage knobs pula akan membolehkan kita menggerakkan pentas dalam arah mengufuk. Dan ini akan membolehkan kita untuk untuk travel across spesimen tu nanti. Baiklah, cara untuk mengendalikan mikroskop ialah sekiranya kita ingin membawa mikroskop itu, cara yang perlu kita pegang mikroskop itu ialah dengan satu tangan dipegangkan pada leher mikroskop itu dan satu tangan lagi diletakkan pada tapak mikroskop. Disebabkan contohnya mikroskop ini mendapat sumber cahaya daripada sumber elektrik, iaitu dengan memasangkan plug pada suis. Jadi kita tidak boleh menggunakan mikroskop ini dan air bertemu kerana ia boleh menyebabkan renjatan. Baiklah, cara untuk menggunakan mikroskop ini ialah contohnya kita ingin membuat spesimen yang dikenali sebagai wet mount. Jadi kita akan titiskan sampel air pada slide, kemudian tutup slide dengan cover slip, dan kemudian kita akan letakkan slide pada pentas. Setelah itu kukuhkan kedudukan slide pada pentas dengan menggunakan klip. Kemudian hidupkan suis dan kita akan mendapat sumber cahaya. Sekiranya ingin mengkaji slide itu, kita perlu menggunakan kanta objektif yang paling rendah terlebih dahulu, iaitu dalam kes ini ialah objektif lens dengan kuasa 4 kali pembesaran. Kemudian kita akan lihat dia melalui eyepiece lens ataupun ocular lens, dan gunakan coarse focus untuk mencari kedudukan yang sesuai supaya kita dapat melihat spesimen dengan jelas. Setelah itu kita akan menggunakan fine focus pula untuk lebih tepatkan lagi kedudukan slide supaya kita dapat image yang betul-betul jelas sekali. Setelah itu kita boleh pula menggunakan stage knob untuk menggerakkan slide secara mengufuk, yang akan membolehkan kita untuk melihat bahagian-bahagian lain pada slide. Setelah kita memilih untuk melihat satu bahagian slide dengan lebih mendalam lagi, kita boleh pula bertukar kepada objektif lens yang lebih besar kuasa pembesarannya, iaitu seperti 10 daripada 4 kali ganda kuasa pembesaran kepada 10 kali ganda kuasa pembesaran. Dan sekiranya image yang kita lihat adalah kabur, kita boleh menggunakan fine focus untuk menumpukan ketajaman objek itu. Dan seterusnya kita boleh berpindah lagi kepada objektif lens dengan kuasa pembesaran yang lebih tinggi, iaitu seperti di sini, daripada 10 kali ganda kuasa pembesaran kepada 40 kali ganda pula kuasa pembesaran. Dan sekiranya lagi image yang kita lihat adalah kabur, kita boleh menggunakan fine focus untuk
menumpukan lagi ketajaman image. 3 tip mengenai untuk menggunakan mikroskop. Pertama sekali, kebanyakan slide yang digunakan ialah diperbuat daripada kaca. Jadi kita kena mengendalikan slide-slide ini dengan lebih berhati-hati, kerana slide-slide ini mudah pecah. Dan kemudian mengenai penutup slide tu. Penutup slide ni adalah kecil, jadi dia berisiko tinggi untuk kita kehilangan penutup slide ini. Seterusnya, kita perlu berhati-hati mengenai slide semasa menggunakan coarse focus, kerana dikuatiri sekiranya kita terlalu mendekatkan slide dengan objective lens, ia boleh membuatkan slide itu pecah. Dan tips yang terakhir ialah, sekiranya kita telah cuba berkali-kali untuk memfokuskan image tapi tidak berjaya, jadi apa yang kita boleh lakukan ialah kita boleh lapkan kanta objektif tu dengan menggunakan kertas kanta, dan kita jangan sesekali menggunakan kertas tisu yang biasa. Baiklah, setelah kita menggunakan mikroskop, kita perlulah memastikan bahawa slide telah dialihkan daripada mikroskop. Kemudian cahaya telah ditutup. Dan ketiga, pentas telah diturunkan kepada tahap yang terendah. Keempat, objektif lens telah ditukarkan kepada objektif lens yang dengan kuasa yang paling rendah. Dan kelima, gulungkan wayar mikroskop dengan kemas, dan sekiranya anda mempunyai penutup untuk mikroskop itu, maka tutupkannya dengan elok. Ini ialah senarai rujukan yang saya buat untuk melakukan video ini. Sekian, terima kasih.